Assalamualaikum guys, selamat datang ke channel saya, channel Jamilul Usub. Kali ini saya merakam di Makam Sultan Tengah, Sultan Sarawak pertama. Ini adalah Tun Sarawak, iaitu Dewan Undangan Negeri Sarawak, dan di sebelahnya adalah tiang bendera tertinggi di Malaysia. Okey guys, ini adalah peta dari waterfront ke Makam Sultan Tengah. Lebih kurang dalam 38 minit untuk sampai ke destinasi. Ini adalah lokasi Makam Sultan Tengah, iaitu tidak jauh dari Kampung Santubong. Ini adalah Makam Sultan Tengah. Kita boleh lihat di map ini. Maklumat dan info untuk Makam Sultan Tengah ini, pada tahun 1993, Kerajaan Sarawak mengisytiharkan penemuan sebuah makam tua di sebuah kawasan hutan berdekatan dengan simpang Jalan Damai Santubong Kuching. Makam tersebut merupakan Makam Sultan Tengah, Sultan Sarawak yang pertama dan terakhir. Mengikut kajian ahli sains, makam tersebut dianggarkan berusia lebih 363 tahun serta dipercayai milik Pangeran Muda Tengah Ibnu Sultan Muhammad, anak kedua Sultan Brunei ke-9, iaitu Sultan Muhammad Hassan. Pangeran Muda Tengah sering bertukar nama atau gelaran seperti gelaran Sultan Ibrahim Ali Omar Shah dan Sultan Abdul Jalil. Kemakatan baginda berpunca daripada perbuatan hulu balangnya sendiri yang telah bertindak menikam baginda dengan menggunakan tombak sewaktu baginda berehat di Batu Buaya, Pantai Santubong. Ringkasan sejarah Sultan Tengah. Ketika Sultan Muhammad Hassan, Sultan Brunei ke-9 yang memerintah dari tahun 1582 hingga 1598 meninggal dunia, takhta itu diwarisi oleh putra sulungnya, Sultan Abdul Jalilul Akbar. Sultan Abdul Jalilul Akbar mempunyai adik bernama Pangeran Muda Tengah Ibrahim Ali Omar Shah atau yang lebih dikenali sebagai Raja Tengah. Sultan Tengah atau Pangeran Muda Tengah ingin menjadi Sultan Brunei dan berpendapat beliaulah yang lebih sesuai dengan menjadi Sultan. Untuk mengatasi masalah ini, Sultan Abdul Jalilul Akbar melantik Pangeran Muda Tengah sebagai Sultan Sarawak, memandangkan Sarawak adalah di bawah pemerintahan Brunei. Pangeran Muda Tengah menerima pelantikan tersebut dan membuat persiapan untuk pergi ke Sarawak. Pergian beliau ke Sarawak ditemani lebih daripada 1,000 askar dari suku Sakai, Kadayat dan Bunut. Beberapa orang pembesar istana juga yang pergi bersama untuk membantu membentuk negara baru. Manakala pembukaan Bandar Kuching, setibanya Sultan Tengah dan pengikutnya di Sarawak, mereka mula membina sebuah istana dan benteng untuk mengelilingi istana di kawasan yang dikenali sebagai Kuching pada masa kini. Sultan Tengah kemudiannya melantik pembesar dan menyusun pentadbirannya. Di antara mereka adalah petinggi Datu Sri Setia, Datu Syahbandar Indra Wangsa, Datu Amar Setia Diraja dan Datuk Temenggung Laila Wangsa. Setelah semuanya selesai, Sultan Tengah menggunakan gelaran Sultan Ibrahim Ali Omar Shah, Sultan pertama Sarawak. Menurut sejarah Sambas, Sultan Tengah juga dikenali sebagai Sultan Abdul Jalil. Sekitar tahun 1599, Sultan Tengah melawat Pahang dan kemudiannya sebahagian daripada kerajaan Johor. Sewaktu di Kesultanan Johor ini terjadi salah faham di antara Sultan Tengah dengan Sultan Abdul Jalil sehinggakan Sultan Tengah dan rombongannya terpaksa pulang dengan tergesa-gesa ke Sarawak sedangkan pada masa itu cuaca tidak baik untuk melakukan pelayaran. Selain itu, pelayaran terkandas di Sukanda. Semasa dalam pelayaran kembali ke Sarawak, kapal Sultan Tengah dilanda ribut yang menyebabkan kapalnya terkandas di Sukadana. Kebetulan pada masa itu Sultan di Kesultanan Sukadana, Sultan Muhammad Syaifuddin Dingiri Mustika baru saja menerima utusan Sultan Mekah, Amir Makkah, Syekh Samsuddin. Sultan Tengah dan rombongannya disambut dengan baik
oleh baginda Sultan Muhammad Syafiuddin Digiri Mustika. Sultan Sukanda menggunakan nama Digiri Mustika sebelum memeluk Islam dan menggunakan gelaran Sultan Muhammad Saifuddin setelah memeluk Islam yang dibantu oleh Syekh Samsuddin dari Mekah. Sultan Tengah juga belajar di bawah Syekh Samsuddin selama tinggal di sana. Setelah beberapa lama menetap di Sukanda, Sultan Tengah dijodohkan dengan adik Sultan Muhammad Saifuddin, Puteri Surya Kesuma. Setelah berkahwin, Sultan Tengah memutuskan untuk menetap sementara Kesultanan Sukandana sambil menunggu situasi aman di sekitar Selat Melaka. Hasil perkahwinan tersebut, baginda dikurniakan seorang putera yang diberikan nama Sulaiman. Berpindah ke Sambas. Setelah sekitar 7 tahun menetap di Kesultanan Sukandana dan situasi di sekitar Selat Melaka masih belum aman, Sultan Tengah memutuskan untuk berpindah dari Kesultanan Sukandana untuk menetap di tempat baru iaitu wilayah Sungai Sambas. Pada tahun 1638, Sultan Tengah meninggalkan Sukandana melalui Sungai Sambas dengan 40 perahu yang lengkap dengan senjata menuju ke penambatan Sambas di Sungai Sambas. Rombongan Sultan Tengah disambut dengan baik oleh Ratu Sapudak Raja Penembahan Sambas ketika itu. Rombongan baginda Sultan Tengah ini kemudian dibenarkan oleh Ratu Sapudak untuk menetap di sebuah tempat tidak jauh dari pusat permintaan Penembahan Sambas. Tidak lama kemudian, Ratu Sapudak meninggal dunia dan digantikan oleh Raden Kencono yang menggunakan gelaran Ratu Anom Kesumayuda setelah menaiki takhta. Sekitar 10 tahun setelah menetap di Penembahan Sambas, anak sulung baginda Sulaiman dijodohkan dengan anak perempuan almarhum Ratu Supandak yang bungsu bernama Mas Ayu Bungsu. Sulaiman kemudian dianugerahkan gelaran Raden oleh Penembahan Sambas menjadi Raden Sulaiman dan tinggal di Penembahan Sambas bersama Mas Ayu Bungsu. Hasil perkahwinan dengan Mas Ayu Bungsu, Raden Sulaiman memperolehi seorang anak pertama yang diberi nama Raden Bima. Raden Sulaiman kemudian diangkat oleh Ratu Anom Kesumayuda menjadi salah satu Menteri Besar Persembahan Sambas bersama dengan adinda Ratu Anom Kesumayuda yang bernama Raden Aryo Makurat. Setelah kembali ke Sarawak, tidak lama setelah melihat situasi yang sudah mulai aman di sekitar Selat Melaka dan anaknya Raden Sulaiman telah berkahwin dan menjadi Menteri Besar Penembahan Sambas, Sultan Tengah memutuskan untuk kembali ke Sarawak. Pada tahun 1652, Sultan Tengah beserta isterinya Puteri Surya Kesuma dan keempat anaknya adik kepada Raden Sulaiman, Badaruddin Abdul Wahab, Rasmi Puteri dan Ratna Dewi beserta orang-orangnya berangkat kembali ke Sarawak. Di tengah perjalanan ketika telah hampir sampai ke Sarawak, iaitu di satu tempat yang bernama Batu Buaya, secara tiba-tiba Sultan Tengah ditikam dari belakang oleh pengawalnya sendiri. Kecederaan Sultan Tengah terlalu parah sehingga menyebabkan Sultan Tengah bini Sultan Muhammad Hasan wafat. Jenazah Sultan Tengah setelah disolatkan kemudian dengan adat kebesaran Kesultanan Sarawak oleh Menteri-Menteri Besar Kesultanan Sarawak dimakamkan di lereng Gunung Santubong. Puteri Surya Kesuma setelah kewafatan suaminya memutuskan untuk kembali ke Sultan Sukadana bersama dengan keempat anaknya. Penemuan makam Sultan Tengah adalah satu kejayaan besar dalam memperbanyakkan sumber sejarah di Sarawak. Walaupun Sarawak pada masa kini tidak mempunyai raja atau sultan, tetapi sejarah awal menunjukkan Sarawak juga pernah mempunyai sultan yang berasal dari Brunei. Sumber Arsip Negara Malaysia. Okey guys, sampai di sini saja untuk rakaman saya Makam Sultan Tengah Sultan Sarawak pertama. Berjumpa kita kembali ke rakaman saya yang seterusnya. Jangan lupa like, subscribe, share dan komen. Assalamualaikum. Terima kasih.